Menarik pagi ini. Sistem padu jadi pengadil kepada pengagihan subsidi selain pastikan tiada siapa tercicir. SPRM siasat dakwaan rasuah kaitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kit Siang cabar tunjuk bukti DAP dominasi kerajaan perpaduan. Kerajaan perlu ambil tindakan serius bagi tangani pemahaman Islam liberal di negara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi pagi 3 Januari 2024 bersamaan 21 Jamadil Akhir 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Perdana Menteri telah melancarkan sistem pangkalan data utama padu yang menjadi pengadil kepada pengagihan subsidi dan bantuan lebih adil. Ia bagi memastikan tidak ada sesiapa tercicir selain mengenal pasti golongan benar-benar memerlukan bantuan. Inisiatif tersebut harus dipuji ekoran menggunakan pendapatan boleh belanja rakyat Malaysia dengan mengambil kira tanggungan dan bukan jumlah pendapatan isi rumah sahaja. Jika sebelum ini mereka yang dikategorikan sebagai golongan berpendapatan sederhana M40 tidak layak mendapat bantuan walaupun menanggung komitmen bulanan tinggi, padu pula akan menilai sebaiknya mengikut perbelanjaan lain. Memandangkan sistem ini pertama kali diperkenalkan, kerajaan dituntut untuk memantau pelaksanaannya agar mencapai objektif yang ditetapkan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil memaklumkan sistem pangkalan data utama padu adalah pencetus perubahan bagi pengurusan data di Malaysia. Katanya, terdapat 455 institusi sektor awam di Malaysia merangkumi 70 kementerian, jabatan dan agensi, 13 kerajaan negeri, 83 badan berkanun persekutuan, 134 badan berkanun negeri dan 155 pihak berkuasa tempatan. Ujar Fahmi, di bawah padu, semua data di bawah satu bumbung dan rakyat tidak perlu mengisi data yang sama berulang kali. Fahmi juga menyatakan kesediaan mendaftar di laman sesawang padu dan menyeru orang ramai untuk turut sama berbuat demikian. Padu yang mengandungi profil individu dan isi rumah meliputi warga negara serta pemastautin tetap di Malaysia adalah pangkalan data sosioekonomi negara bersepadu dengan menggabungkan data daripada jabatan dan agensi kerajaan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan terhadap dakwaan rasuah yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sumber mendakwa satu pasukan dihantar ke pejabat Perdana Menteri untuk mencari dan merampas dokumen yang dipercayai dapat membantu siasatan yang memfokuskan projek-projek tertentu ketika Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Pada masa sama, sebuah portal melaporkan pegawai SPRM juga ke Kementerian Keuangan bagi mendapatkan bahan bukti. Seorang sumber berjawatan tinggi mendakwa terdapat dakwaan rasuah dalam kontrak berkaitan kegiatan promosi konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan Ismail pada Ogos 2021. Menurut sumber itu, siasatan berkaitan dakwaan rasuah dalam penganugerahan kontrak untuk papan iklan keluarga Malaysia dan bahan kempen yang lain. Veteran DAP Lim Kit Siang mencabar mana-mana pihak yang menuduh DAP mendominasi kerajaan memberi bukti bagi menyokong dakwaan tersebut. Menerusi satu kenyataan, beliau berkata mereka boleh dianggap melakukan kesalahan menyentuh isu kaum dan agama 2R sekiranya gagal berbuat demikian. Bekas Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu mengimbau kembali peristiwa Kerajaan Pakatan Harapan PH tumbang pada 2020 setelah berkuasa selama 22 bulan.
Beliau mendakwa ia berlaku ekoran dakwaan pihak tertentu bahawa kerajaan PH ketika itu didominasi oleh DAP dan bukan Melayu untuk melaksanakan dasar-dasar yang bercanggah dengan kepentingan Melayu dan Islam. Kit Siang berkata, mereka juga menyebarkan pembohongan bahawa Melayu dan Islam sedang diancam. Dewan Ulama PAS bimbang dengan strategi pihak tertentu menyebarkan fahaman Islam liberal di negara ini dengan berselindung di sebalik program wacana, diskusi dan dialog. Menurut Dato' Ahmad Yahya, pihaknya berpandangan sudah tiba masanya kerajaan mengambil pendekatan yang lebih serius bagi menangani pemikiran Islam liberal yang bertapak dalam negara ketika ini. Katanya, ironinya, beberapa gerakan utama Islam liberal kelihatan mesra kerajaan dan mendapat sokongan daripada sebahagian pemimpin utama kerajaan. Sehubungan itu, beliau meminta semua pihak agar semua berhati-hati dengan perkembangan pemikiran liberal yang boleh merosakkan pemikiran umat Islam di negara ini jika tidak dibendung. Ahmad berkata semua pihak khususnya kerajaan serta agensi dan institusi pemikir agama yang bernaung di bawahnya seharusnya lebih cermat dengan menilai perkembangan jalur pemikiran Islam liberal yang terus-menerus diserap ke dalam masyarakat Muslim. Kerajaan Perpaduan diminta mengambil langkah yang lebih proaktif dan agresif untuk memulihkan serta membangunkan ekonomi secara mampan menerusi dasar-dasar yang praktikal dan berpaksikan kepentingan rakyat. Bukannya dengan cara memperkenalkan cukai-cukai baharu yang membebankan rakyat secara langsung seperti cukai barangan bernilai rendah LVG atau dengan mengenakan cukai ke atas perkhidmatan penting seperti perubatan tradisi dan komplementari. Ketua Penerangan MCA Chan Queen berkata, parti itu akan terus-menerus berusaha memujuk kerajaan supaya mengkaji semula pelaksanaan sistem pencukaian dalam negara. Jelasnya, keputusan menaikkan kadar cukai jualan dan perkhidmatan SST kepada 8.0% pastinya membebankan rakyat. Sebaliknya, melaksanakan cukai barangan dan perkhidmatan GST adalah langkah yang tepat dalam sistem pencukaian kerana sistem itu telah pun dibuktikan lebih telus, efektif dan mengurangkan ketirisan serta menambah pendapatan negara. Pelajar perlu lulus ujian kemasukan ke MRSM UKKM sebelum dipertimbangkan ke institusi pendidikan tersebut. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Dato' Ashraf Wajdi Dusuki menegaskan pihaknya tidak berkompromi dengan sebarang rayuan atau amalan kabel untuk menempatkan pelajar yang gagal ujian berkenaan bagi menjamin kualiti produk MRSM. Dalam pada itu, Ashraf Wajdi menjelaskan MRSM tidak pernah mewujudkan polisi hanya pelajar miskin dibenarkan mendapat pendidikan di sekolah tersebut. Sebaliknya, keutamaan diberikan kepada anak-anak golongan berpendapatan rendah. Menurutnya, Polisi MARA menetapkan kuota 60% pelajar MRSM adalah dari golongan B40 dan selebihnya mereka yang lulus UKKM dalam kalangan berpendapatan sederhana M40 dan tinggi T20. Namun, beliau tidak menafikan sekiranya mereka yang cemerlang dalam kalangan T20, mereka masih diterima masuk kerana dasar MRSM terbuka. Sekian sahaja untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.